Ini bab zakat fitrah. Zakat fitr. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitr sebagai penyucian kepada puasa daripada al-lagh, perkara-perkara yang sia-sia ataupun perkara-perkara yang tidak baik, warrafath, dan percakapan-percakapan yang tidak elok, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Sesiapa yang menunaikannya sebelum sembahyang, yakni sembahyang hari raya tu, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan sesiapa yang menunaikannya selepas sembahyang, yakni sembahyang hari raya tu, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka pemberiannya itu adalah salah satu bentuk sedekah, yakni seperti sedekah-sedekah sunat yang lain. Babun mata tu'adda, ini bab bilakah ditunaikan zakat ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami ataupun memerintah kami supaya mengeluarkan zakat fitr, iaitu ditunaikan sebelum keluarnya orang ramai untuk bersembahyang. Qala, kata Nafi', Ibnu Umar memberi zakat ini sebelum hari raya itu sehari dan 2 hari, yakni atau 2 hari, sehari 2 sebelum daripada hari raya itu dia bagi dah. Bab berapa banyakkah seseorang itu perlu menunaikan dalam zakat ataupun untuk zakat fitrah. Itu kalau kita kata yuaddi, boleh juga kita kata yuadda. Berapa banyakkah kadar yang perlu ditunaikan untuk zakat fitr ataupun sedekah fitr. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Maslamah, katanya Malik meriwayatkan kepada kami. Ini sebab beza daripada skala ni, kita ambil daripada awal sikit. Dan dengan saya baca di hadapan Malik juga. Ini Abdullah bin Maslamah kata. Satunya Imam Malik meriwayatkan dia baca, satu lagi saya baca depan dia. Hak ni lah juga daripada Nafi', daripada Ibn Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitr. Qala fihi, di dalamnya dia berkata, dalam riwayat ini dia, yakni Abdullah bin Maslamah tu berkata, fima qara'ahu ala Malik, yang berdasarkan yang dia baca di hadapan Imam Malik, zakatul fitr min Ramadan. Tadi farada zakatul fitr, gitu saja. Tapi berdasarkan apa yang dia pernah baca di hadapan Imam Malik, zakat fitr min Ramadan, ada tambahan itu pada bulan Ramadan sebanyak mana? Sa'ah, iaitu sa'un min tamrin, iaitu 1 gantang buah tamar atau 1 gantang bali ke atas, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memfardukan sebanyak itu ke atas setiap orang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan dari kalangan orang-orang Islam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan ataupun memfardukan zakat fitr
sebanyak satu gantang. Fadzakara, lalu perawi menyebutkan hadis sama seperti hadis Malik sebelum ini, cuma perawi dalam riwayat ini menambahkan was-saghir wal-kabir, yakni mewajibkan ke atas yang kecil, yang besar, yakni yang muda, yang tua, dan baginda memerintahkan supaya ditunaikan sebelum orang keluar bersembahyang, yakni sembahyang raya itulah. Qala Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah Al-Umari daripada Nafi', katanya ala kulli muslim, memfardukan ke atas setiap orang muslim. Sa'id Al-Jumahi meriwayatkannya daripada Ubaidillah daripada Nafi', dia berkata di dalamnya, dalam riwayat itu, minal muslimin, dari kalangan orang-orang Islam. Yang masyhur daripada riwayat Ubaidillah, tidak ada di dalamnya perkataan minal muslimin, itu tidak ada. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya beliau memfardukan sedekah fitr sebanyak satu gantang bali atau tamar ke atas budak dan orang tua, merdeka dan hamba. Musa menambahkan dalam riwayatnya lelaki dan perempuan. Abu Dawud berkata, qala fihi Ayyub. Dalam riwayat ini Ayyub dan Abdullah, maksudnya ialah Abdullah Al-Umari. Dalam hadis mereka, hadis ini jugalah, dalam hadis mereka daripada Nafi', zakarin au untha, lelaki ataupun perempuan juga ada disebutkan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya orang ramai mengeluarkan zakat fitr di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak satu gantang bali atau tamar atau sul. Ini pun sejenis bali juga, yang putih tidak ada kulitnya, ataupun zabib, yakni buah kismis. Qala Abdullah, qala Nafi' berkata, Abdullah bin Umar berkata, falamma kana Umar, bila tiba zaman pemerintahan Umar rahimahullah, ketika itu sudah banyak gandum gandum tepung halus lah, tepung halus itu hintah. Umar menentukan setengah gantang hintah, gandum halus tadi, di tempat yang ini menyamai segantang yang lain-lain yang disebutkan tadi, segantang daripada benda-benda tadi yang disebut sebelum ini, sama dengan hak segantang hak lain. Hak ni setengah gantang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi', katanya Abdullah berkata, Abdullah di sini maksudnya Abdullah ibnu Umar, walaupun tak ada sebut Abdullah bin gapo, sebab Nafi' anak murid dia. Fa'adalan nas ba'du, selepas itu orang menilai dengan separuh, setengah gantang gandum, gandum. Yang ni hak lain-lain itu segantang sama dengan setengah gantang gandum. Kemudian harinya orang nilai begitu. Abdullah memberi buah tamar, bagaimanapun dia sendiri beri buah tamar. Pada suatu tahun orang-orang Madinah tidak mendapat buah tamar, tidak mendapat hasil, ketiadaan buah tamar. Maka Ibnu Umar memberikan bali yang sebagai gantinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya kami dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, selalu mengeluarkan zakat fitr bagi pihak setiap
yang kecil, yang besar, merdeka atau hamba, sebanyak segantang makanan atau segantang akid, yakni keju, keju, ataupun segantang bali, ataupun segantang tamar, ataupun segantang zabib, yakni kismis. Falam nazal nukhrijuhu, kami terus menerus mengeluarkan zakat, begitulah sehinggalah Muawiyah datang untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Dia bercakap dengan orang ramai di atas mimbar, dia berucap di hadapan orang ramai di atas mimbar. Antara yang diucapkannya kepada orang ramai ialah dia berkata, saya berpendapat 2 cupok gandum Syam menyamai, sama nilainya dengan segantang buah tamar. Fa akhadhan nasu bidzalika, orang ramai pegang dengan apa yang dengan pendapatnya itulah, dengan pandangan dia. Faqala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id berkata, adapun aku akan terus mengeluarkannya sampai bila-bila pun selagi aku hidup, yakni seperti hak aku selalu bagi semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Ulayyah dan Abdah, dan selain daripada mereka berdua, daripada Ibnu Ishaq, daripada Abdullah bin Uthman bin Hakim bin Hizam, daripada Iyad, daripada Abi Sa'id, bimaknahu, maknanya. Dan seorang sahaja menyebutkan di dalam riwayat itu daripada Ulayyah, Ibni Ulayyah, ataupun segantang hintah, segantang gandum, dan tambahan segantang gandum seperti ini tidak mahfuz. Dalam riwayat ini tidak mahfuz, yang sebenarnya tidak ada segantang gandum ini, tidak ada. Yang ini tadi kami selalu duduk bagi zakat fitrah ni segantang keju, segantang bali, segantang tamar, segantang zabib, segantang gandum pun ada juga. Tapi satu orang saja yang meriwayatkan daripada Ibnu Ulayyah lagu tu. Orang-orang lain tidak meriwayatkan gitu. Orang lain riwayat tak ada hak segantang gandum tu, tak ada. Dan hak ni tidak mahfuz, tidak mahfuz. Sebab apa? Bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Musaddad, katanya Ismail meriwayatkan kepada kami. Ismail tu Ibnu Ulayyah tadi tu lah. Ismail meriwayatkan kepada kami, tetapi tidak ada disebutnya hintah itu. Sebutan hintah tu tak ada. Yang ni segantang gandum tu tak ada. Qala Abu Dawud, Abu Daud berkata, Muawiyah bin Hisham menyebutkan di dalam hadis ini daripada Thawri, daripada Zaid bin Aslam, daripada Iyad, daripada Abi Sa'id, setengah gantang. Ada sebut setengah gantang gandum itu, tapi itu waham Muawiyah bin Hisham, ataupun orang yang meriwayatkan hadis ini daripadanya itu waham dia saja. Sebenarnya tak ada segantang kau, setengah gantang kau, tak ada. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Ajlan bahawa beliau mendengar Iyad berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya tidak akan mengeluarkan sampai bila-bila pun melainkan segantang. Kerana kami dulu di zaman Nabi SAW selalu mengeluarkan segantang tamar, atau bali, atau keju, atau zabib. Ini adalah hadis Yahya. Sufyan menambahkan atau segantang gandum. Qala Hamid berkata, orang ramai, perawi-perawi yang lain membantahnya, menegur Sufyan. Fatarakahu Sufyan, akhirnya Sufyan meninggalkan riwayat dia sebelum itu ada sebut gandum itu. Yang ni hak sebut gandum tu dak. Abu Daud berkata, tambahan segantang gandum oleh Sufyan ini adalah waham daripada Ibnu Uyainah. Sebenarnya tidak ada hak ni. Habis kata. Kita tengok semula. Ini bab zakat fitr. Orang panggil juga sedekah fitr.
dia nak cerita hukumnya dan apa bendanya zakat fitr itu. Dan Imam Abu Daud sama-sama pun kalau dia buat tajuk tu, dia nak cerita khilaf lah dalil masing-masing. Dan kalau tidak ada dalil yang tegas kepada sesuatu golongan itu pun, dia pegang lagu mana. Kenapa dia tidak pegang seperti mana hak terang lagu tu? Dia pegang lagu lain. Apa cara dia? Itu tujuan dia buat bab-bab ni. Imam Abu Daud, itu maksudnya dalil masing-masing ulama. Kita tengok dulu dari segi sanad dia tu kan. Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tok guru dia. Tok guru dia iaitu Mahmud bin Khalid Ad-Dimashqi seorang. Yang kedua Abdullah bin Abdurrahman As-Samarqandi, dua orang. Qala, mereka berdua ni kata haddatsana Marwan meriwayatkan kepada kami. Lepas tu ada sebut Qala Abdullah. Ini Imam Abu Daud kata. Abdullah kata, yang itu guru dia dua orang tadi. Salah seorang tu guru dia, nama Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah kata gini, dia kata. Hak ni Mahmud bin Khalid tak kata. Hak kata gini ni Abdullah saja. Abdullah kata haddatsana Abu Yazid Al-Khawlani wa kana syaikh sidqin wa kana ibn Wahab yarwi anhu. Abu Yazid Al-Khawlani meriwayatkan kepada kami. Siapa Abu Yazid ini? Ni Abdullah sebutnya. Hak Mahmud tak sebut. Dia ni syekh yang benar. Ibn Wahab ada meriwayatkan hadis daripadanya. Ini orang panggil satu bentuk ta'dil oleh perawi. Satu bentuk ta'dil oleh perawi. Jadi Imam Abu Daud nak cerita Abdullah bin Abdurrahman ni, dia kata Abu Yazid Al-Khawlani ni seorang yang bagus, boleh diterima. Sebab apa? Dia ni Syekh Sidq. Dan Ibn Wahab ni anak murid Imam Malik, orang yang hebat. Dia pun terima ambil hadis daripada Abu Yazid ini. Hak dia sebut, Abdullah sebut, Mahmud tak sebut. Lepas pada tu tanpa hak ni, tanpa wa kana syaikh sidqin wa kana ibn Wahab yarwi anhu, haddatsana Sayyar tu serupa aja. Dua orang tu guru tu serupa aja kata lagu tu belaka. Abu Yazid Al-Khawlani ni ambil daripada Sayyar bin Abdurrahman. Qala Mahmud As-Sadafi, Mahmud itu kata daripada Ikrimah. Sayyar ini bin Abdurrahman ambil daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas. Qala, itu baru sampai atas tu. Yang ini termasuk dalam masanid Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitr sebagai penyuci kepada puasa. Orang yang berpuasa daripada kelalaiannya, kelekaannya, kecuaiannya, warrafath dan keceluparannya, ataupun daripada ucapan-ucapannya yang tidak senonoh. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai penyediaan makanan untuk orang-orang miskin. Itu hadis ni seterusnya seperti kita baca tadilah. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan zakat fitr ataupun sedekah fitr ini adalah fardu. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas sebut perkataan farada Rasulullah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan. Dia sebut gitu. Atas dasar tu fardulah. Tetapi kalau mengikut ulama dalam mazhab Hanafi, mereka kata tidak fardu, wajib. Fardu, perkataan fardu di sini bukan dengan makna fardu sungguh,
Bukan dengan makna fardu sungguh, seperti fardu puasa tu, fardu semaya tu, yang merupakan rukun. Tidak lagu tu. Hak ni dengan makna wajib, kata dia. Bagi mereka wajib dengan fardu ni ada beza. Bagi orang-orang Syafi'i, fardu dengan wajib ni tak ada beza, hak tula aja. Kalau kita nak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan, serupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, serupa aja. Bagi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan ramai lagi hak lain. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak. Di sini walaupun guna perkataan fardu, tetapi ia tidak sama dengan fardu puasa tu. Fardu semaya tu tak sama. Di sini fardu dengan makna wajib saja. Dia ada beza. Hak fardu iaitu hak sabit, berdasarkan dalil yang qat'i, Quran ataupun hadis-hadis yang mutawatir. Itu qat'i itu. Adapun wajib ialah sesuatu hukum perkara yang sabit berdasarkan riwayat yang sahih, bukan dalil yang qat'i. Yang ni hadis sahih ada, tapi tidak qat'i, tidak sampai ke peringkat mutawatir. Tidak sampai ke peringkat tu. Dia kata hak tu wajib. Dan orang yang mengingkari benda wajib ni, dia tidak jadi kafir. Tapi orang yang mengingkari benda fardu jadi kafir, keluar daripada Islam. Orang kata orang yang menafikan wajib tidak jadi kafir. Mengikut Imam Abu Hanifah, sembahyang witir wajib. Tapi kalau orang kata tidak wajib, dia tak buat, tidak jadi kafir. Kalau menafikan witir itu sebagai wajib sekalipun. Begitu juga orang yang menafikan zakat fitrah ni sebagai wajib, tidak jadi kafir. Ini kaedah, tidak jadi kafir. Sebab tu kalau nak tengok dalam kitab ni pun ada 125 bawah tu. Qala al-Qari, Mulla Aliul Qari berkata, qala Tibi berkata hadis ini menunjukkan bahawa zakat fitr itu faridah fardu lah. Wal Hanafiyah ala annaha wajibah. Tapi puak-puak Hanafi kata ini wajib. Aqulu, kata Mulla Aliul Qari, pendapat saya kata, pandangan saya, pasal apa ya orang-orang Hanafi itu kata wajib? Li'adami thubutiha bidalilin qat'i, sebab tidak sabit berdasarkan dalil yang qat'i. Fahuwa fardun, kalau berdasarkan dalil yang qat'i, sabit berdasarkan dalil qat'i, orang panggil fardu lah. Hak ni hak wajib ni orang panggil fardu amali, bukan fardu i'tiqadi. Itu dalam istilah dia. Yang ni kalau orang tidak i'tiqad, tak apa, tak buat pun tak apa, tidak i'tiqad wajib pun tak apa. Tapi dosa supaya juga tak sembahyang witir, tak sembahyang, dosa. Tapi kalau tak percaya itu sebagai wajib sekalipun, tidak jadi kafir. Tapi tak buat dosa sebab itu wajib bagi dia. Ini orang panggil fardu amali, bukan fardu i'tiqadi. Lepas tu tak apalah. Bagi orang-orang Hanafi, dia boleh hujah. Dia kata semua sepakat, kan ni ulama kata ni zakat fitrah ni wajib, fardu. Dengan arti kalau fardu ni, kalau kita menafikan jadi kafir. Jadi semua sepakat ke? Tidak. Ni dalam kitab kita ni 125 apa ni, ta'liq nombor 2. Ta'liq nombor 2, cuba tengok bawah tu. Wa qala ba'du ashabi Syafi'iyyah wal Malikiyah wa Dawud fi akhir amrihi innahu sunnatun kama fi syarh Muslim lin Nawawi. Setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Malik, begitu juga Daud, akhirnya mereka berpendapat Daud yang terakhir daripada keputusan dianya,
bahawa zakat fitri ini adalah sunnah. Sunnah dia kata. Ini tersebut dalam syarah Muslim Imam Nawawi. Cuba fikir, cuba bayangkan kalau hak kata sunnah tu lagu mana? Hak ni kalau kita kata fardu, dia kata sunnah, jadi bertukar dah lah. Jadi kafir kok. Ni ramah ni. Ramah juga. Dah. Sebab apa? Sebab di sini tidak sama kedudukannya. Tidak sama dengan kalau dalam Quran sebut fardu. Tak sama. Bukan fardu. Sebab tu orang Hanafi kata, sebab tu kita kata wajib. Kalau fardu, menafikan hak fardu, jadi lagu mana? Kata sunat pula. Gitu. Kalau lepas tu dia sebut, wa qala Abu Bakar Ibnu Kaisan wal Asam innaha nusikhat bi riwayatin Nasa'i. Zakat fitr ini, kefarduan dia tu, kalau kita kata fardu pun dulu dimansuhkan dengan riwayat Nasa'i. Dalam riwayat Nasa'i ada riwayat daripada Qais bin Sa'ad, dia kata dulu memanglah kita bagi zakat fitrah di zaman Nabi SAW. Nabi suruh lah. Lepas tu bila turun ayat zakat, Nabi SAW tidak suruh dan tidak larang kami. Walau bagaimanapun kami buat semacam, kata dia. Tu riwayat. Yang ni demo dipegang ini sudah mansuh. Wal jumhur ala khilafihima. Tapi jumhur ulama tidak kata begitu. Jumhur ulama tidak kata begitu. Iaitu wajiblah, sekurang-kurangnya wajib. Kalau kita tidak kata fardu pun, kita kata wajib. Dan wajib ni berdosa lah. Berdosa. Jadi demo ni pegang dengan wajib ni lagu mana? Sedangkan dalam hadis ni dia sebut faradah. Dia sebut faradah. Sebab itulah susah hadis ni. Dia banyak perkara, masing-masing mujtahid tengok nilai dengan cara dia. Kalau kita nak kira ada lafaz ni digunakan, kalau nak mengikut hak asal hakikat syariatnya, fardu tu kan dengan makna fardu lah. Apa nak tukar dengan makna wajib pula? Di sini faradah bukan aujabah. Apa yang tukar dengan makna wajib pula? Dia kata tidak begitu. Kita kena tengok hadis-hadis lain kata. Itu benarnya. Bila kita tengok hadis lain dalam Bukhari, dalam Muslim, lafaz dia nya Nabi SAW amara bi zakatil fitr. Amara, bukan faradah. Sudah nampak dah tu berbeza. Nampak berbeza. Lepas tu ni kalau ia pun sabit berdasarkan dalil yang tidak qat'i. Bila dalil yang tidak qat'i, jadi wajib paling tingginya. Paling tinggi wajib. Itulah kata dia. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan wajib lah. Duduk situlah. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad lain tu dia kata fardu pun sebenarnya hakikatnya fardu dengan wajib tu sama. Sama. Tetapi oleh kerana dia masuk dalam fardu tu tak boleh nak nafi lah. Tak boleh nak nafi lah. Kalau nafi pasal masuk dalam fardu kan, benda yang sabit berdasarkan qat'i, adakah benda ni sabit berdasarkan dalil qat'i? Tidak pula. Situ nampak kemah orang Hanafi tu. Adakah sabit berdasarkan dalil qat'i hak ni? Hak zakat hak dalam Quran sebut tu zakat hak lain. Zakat harta. Bukan zakat fitrah. Sebab itulah orang Hanafi dia syarat dia pun masalah zakat fitrah ni dia kaya. Kaya istilah dia tu tidak serupa dengan kaya Syafi'i. Kaya Syafi'i untuk zakat fitrah ni kalau lebih daripada keperluan keluarga dia, bawah tanggungan dia, sehari semalam lebih daripada tu ada, kira kaya dah tu. Tidak fakir dah tu, dia kena beri zakat dah. Setara tu orang Hanafi tak lagi. Sebab apa? Sebab dia pegang atas hak tu sebenarnya zakat. Bukan zakat fitrah ni tak ada belah mana. Bos gatan tu kat nak dia, tak ada sebelah mana. Hak sebenarnya atas orang kaya. Selain daripada harta dia tu kena zakat, kena juga hak ni. Hak ni pun termasuk dalam kait dengan harta. Apabila dia cukup nisab, dia kaya, barulah kena. Bukan lebih daripada keperluan sehari semalam keluarga dia sekadar tu saja dah tak kaya lagi lah tu. Orang panggil fakir lagi.
miskin lagi. Dia buat pergi kot tu. Bagi mereka zakat fitrah ni pun ada kaitan dengan orang kaya juga. Cuma masa diberikan pada masa ni, dan dalam bentuk ni sebanyak ni dikehendakinya. Oleh kerana ini ibadat, kena tunggu lagu tu lah. Tapi dia berkaitan dengan orang kaya juga, bukan sekadar tadi, tidak. Lepas tu banyak lagi perkara khilafnya dalam masalah zakat fitr ini. Nanti kita akan jumpa lah. Ini baru permulaan baru, akan jumpa banyak lagi lah. Dengan sebab itulah di bawah ni nombor 1, orang yang mengatakan tidak, ada pula yang mengatakan tidak wajib atas kanak-kanak zakat fitrah. Dia banyak khilaf. Tidak wajib atas kanak-kanak. Ni dalam syarah Muslim Imam Nawawi pada sebut ni, dia ambil situlah. Zarqani berkata, Hasan Basri dan Sa'id bin Musayyab kata tidak wajib melainkan kepada orang yang berpuasa zakat fitrah. Maksud orang yang berpuasa di sini orang yang wajib puasa lah atas dia tu. Yang ni orang balik, orang sudah balik, akil balik, kanak-kanak dok. Dia pegang dengan hadis ni lah. Dia pegang dengan hadis ni. Sebab zakat fitrah ini tuhrah, menyucikan puasa. Orang yang berpuasa tu daripada kecuaian dia, kelalaian dia dan percakapan yang tidak senonoh dia. Menyuci ni dosa, budak dosa gapo. Dia pegang situ. Butir tu dia pegang. Sebab tu dia kata tak. Nak menyuci ni jadi salah gitu gini ni, budak kalau belah mana-mana tak kira. Perkataan menyucikan itu menunjukkan ada kaitan dengan puasa, orang yang wajib puasa. Itu pendapat dia. Kalau kita kata fardu, ni demo ni banyak perkara ni. Setengahnya menafikan budak tidak kena, setengahnya menafikan bukan budak semua. Dia kata sunat saja. Banyak perkara tu di sini. Dengan sebab itu kita masih lagi ada ruang lah untuk benda ni mengikut orang-orang Hanafi. Kalau tak bagi dosa, jadi fasik. Sebab dia adalah, kalau kita nak kata fardu amali. Fardu amali ni wajib lah bagi dia, bukan fardu i'tiqadi. Kalau fardu i'tiqadi ni dia kena sabit berdasarkan dalil yang qat'i. Dan orang yang menafikannya adalah kafir. Dia tengok ramai ulama-ulama ni khilaf gini. Lagu mana? Tak kata kafir. Menafikan fardu kat kafir lah, tak kata tu tak reti orang alim besar-besar tu. Kot tu dia pergi, dia ambil kira semualah. Dengan sebab itu hak moleknya kita kata serupa dengan orang-orang Hanafi itu juga, iaitu dosa kalau tak bagi, tapi tidak jadi kafir kalau tak bagi. Dia banyak perkara dalam agama kita ni, banyak perkara hak jelas sebut dalam Quran tu, hak tu jadi kafir. Misalnya menafikan Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Kalau menafikan Isra tu kafir. Tapi kalau menafikan Mi'raj, tidak kafir. Tidak kafir lagi. Tidak kafir. Itu ulama-ulama kata. Cuma dia fasik. Serupa juga ni, dosa fasik kalau tak bagi zakat fitrah. Bagi orang yang kata sunat itu masalah khilaf dah lah. Sebab tu asal dia tu, tempat rojokan dia tu, pasti tu pun khilaf dah benda ni. Kita tak boleh kuat sangat lah. Sebab apa, kalau kuat kena ni orang-orang ni. Cuma setara tu lah kita kata paling tinggi lagu tu. Nak sampai kepada peringkat fardu, dah fardu dengan arti kafir dah orang tu menafikan, dah tak sampai setara tu. Bahkan kita percaya orang-orang yang ikut hak cara dia kata sunnah tu pun, sunat saja tu pun tidak jadi kafir, tidak jadi fasik pun, sebab dia ada pegangan dia. Dia ada pegangan dia. Kalau nak pakai hak kata wajib tu pun paling tinggi ke setara tu, paling tinggi. Tetapi timbullah kemuskilan pula, bagaimana dengan hak kata sunat ke apa tu, hak kata mansuh tu, kalau dia buat lagu mana? Kalau dia tak bui, adakah jadi kafir, adakah jadi fasik? Lagu mana?
Sebab tu benda-benda lagu ni masih khilaf lagi. Kita tak usah duduk tekan lah. Tapi bui tu molek lah bui. Tu. Lepas pada tu bui ni masa mana? Mata tu ada tu dalam riwayat yang seterusnya. Tak apalah. Mata tu ada bilakah ditunaikan? Dalam hadis ini disuruh Nabi SAW suruh orang bagi zakat fitrah sebelum keluar orang pergi semaya. Sebelum keluar pergi semaya. Ibnu Umar bagi sehari ataupun 2 hari sebelum daripada hari raya. Itu masa baginya. Berdasarkan hadis ini, hadis ni pun dia khilaf juga. Ada yang kata gini, ada yang kata gini. Berdasarkan hadis ini, bagi orang yang mengatakan zakat fitr itu wajib, dia kata zakat fitr itu, kalau kita tengok kepada perkataan dia, sedekah fitr itu apa makna? Buka. Kalau puasa, buka puasa. Kalau kita merujuk kepada makna dia tu, dia mula daripada bila jatuh matahari, akhir bulan Ramadan itu, nampak anak bulan Syawal. Sebab kalau petang tu orang tak buka lagi. Yang ni zakat yang dikenakan bila orang buka, berhenti puasa. Berhenti itu bila? Bila jatuh matahari, hari akhir tu. Barulah ada ni. Kewajipan tu kena sini pada masa tu. Bila situ? Bila jatuh matahari. Sebab itu waktu fitr min Ramadan, waktu berhenti puasa bulan Ramadannya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata hak wajibnya bukan bermakna sebelum pada tu tak boleh. Ini semua nak cerita hak wajib. Sebelum pada tu boleh, tapi tidak wajib lagi. Tidak wajib lagi. Hak wajib ni start masa tu, iaitu mula wajib ni bila terbit fajar hari raya tu, baru wajib. Kalau nak wis sebelum pada tu boleh, tapi tidak wajib. Ni nak cerita wajib. Kerana malam itu bukan masa puasa, bukan tempat puasa. Kalau bulan puasa tu, ketika puasa malam tu bukan orang puasa. Memang fitr malam tu memang tak puasa. Tak kira dah malam akhir pun malam tu memang tak puasa. Ketika bulan puasa orang tak puasa. Hak start bila hari yang berikutnya tu tidak ada puasa tu bila hari raya tu lah. Itulah bila terbit fajar tu lah. Hari itulah baru wajib puasanya. Wajib apa ni, zakat ni. Sebab hari tu tak ada puasa. Adapun hari-hari sebelum pada tu kita bangun tu ada puasa. Tidak fitr lagi. Fitr itu pada hari itulah. Kalau malam tu memang fitr sama bulan puasa pun. Sebab tu dia kata wajib ni bila fajar, hari raya. Hak yang pertama, hak kata bila jatuh matahari itu pendapat Thawri, Ahmad, Ishaq, Syafi'i dalam qaul jadidnya, dan salah satu daripada 2 riwayat Imam Malik. Pendapat yang kedua itu pendapat Abu Hanifah, Laith dan Syafi'i dalam qaul qadimnya. Dan riwayat yang kedua daripada Imam Malik kata gitu. Gitu. Tapi Ibnu Umar dia bagi sehari ataupun 2 hari. Sebab tu kita kata tadi, kata wajib sebelum pada tu boleh bui. Anak Ibnu Umar tahu hak ni. Lepas tu apa dia bui sehari 2 hari sebelum tu? Boleh nak bagi, tapi tidak wajib lagi. Mana selepas daripada masa tu kalau tak bui, dosa lah. Bagi orang yang kata wajib tu, dosa. Sebab apa, sudah wajib dah. Tapi kalau sebelum pada tu tidak wajib lagi. Tidak wajib lagi. Yang ni kalau dia mati sebelum pada tu pun tak kena bayar. Tak kena. Tapi kalau dia mati setelah masuk waktu wajib tu, kena lah, bayar lah.
Dainullah ahaqqu an yuqda. Atas dasar tu, hutang Allah itu lebih patut lagi kita bayar. Kalau hutang orang lain pun kita kena bayar, hutang Allah lebih lagi. Hutang Allah ni lagu mana? Lagu tu. Bila sudah masuk waktu wajib, dia tidak buat lagi. Mati celah tu. Wajib dah lah. Sebab sudah masuk waktunya. Dia tidak buat. Tapi kalau sebelum masuk tu, dah. Anak beranak ni tidak perlu keluar zakat dia tu. Gitu. Dia bagi sehari ataupun 2 hari sebelum tu. Dalam ta'liq nombor 1 bawah tu, inilah pendapat Ahmad juga, orang kata sehari 2 hari sebelum raya tu pun. Dan satu riwayat daripada Imam Malik, gitu juga. Dalam riwayat Imam Malik As-Saraginya, dibayar sebelum daripada sehari dan 2 hari. Boleh kepada orang yang sudah ada duit, orang yang senang lah. Bukan orang-orang hak fuqara tak lagi. Fuqara ni dia kena dekat benar. Sebab bagi demo ni, kalau lebih daripada keperluan sehari semalaman untuk diri dan orang yang ditanggung tu, dia kena dah lah zakat fitrahnya. Jadi dengan sebab itu kalau jauh tak lagi, dia kira dekat. Tapi Syafi'i kata bila masuk bulan Ramadan, boleh dah nak bagi zakat fitrah. Mengikut Imam Abu Hanifah pula, dia sebut mutlaqan boleh, bila-bila nak buih. Sebelum masuk bulan puasa boleh buih dah. Beberapa tahun sebelum pada tu boleh buih dah, kata dia. Dah kaya sangat. Sebab dia kait dengan harta ni pun. Dia lebih mengaitkan zakat fitrah ni dengan harta. Walau lisinin 'ala al-mashhur, kata dia. Mengikut qaul yang masyhur dalam mazhab Hanafi, beberapa tahun pun boleh buih, kata dia. Sebelum daripada raya hak sebenar tu. 2 tahun dulu kita buih, boleh. Sebelum raya akan datang, boleh, kata dia. Ada juga yang kata tak boleh dulu, daripada waktu dia tak boleh, kena pada masa tu. Macam kita kata masa jatuh matahari tadi, start situ. Pada masa tu, sebelum pada tu tak boleh. Serupa dengan kurban lah juga. Kalau dikaitkan dengan hari itu, dia kena hari tu, tak boleh. Kalau hari lain tak jadi. Jadi hak ni pun, zakat fitrah ni pun dia bila orang tak puasa, habis puasa. Tak bila. Sama ada kita kata seperti tadi, start malam tu, jatuh matahari tu, ataupun start pagi esok, tak cara pada ketika tu. Kalau buat sebelum pada tu tak boleh nak. Bahkan ada yang kata begitu. Jadi macam-macam lah pendapat ni. Ada macam-macam. Hak lebih moleknya dalam banyak-banyak ni, kita tengoklah keperluan orang miskin. Kita ni kalau mengikut kata susah tadi tu, susah tu dia sendiri tu susah. Tengoklah, biar tunggulah sampai rapat. Boleh jadi orang buih ke dia jadi banyak lebih daripada keperluan sehari semalam. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia boleh buih dah. Tapi sebelum pada tu, dia tak boleh buih lagi, muka dia apa sesak. Tapi kalau orang tu sudah senang, memang senang lah. Tidak kata tunggu nanti tu kumpul duit kau ataupun makanan lebih daripada keperluan sehari semalam. Tidak nanti gitu. Memang dia senang. Orang hak lagu tu boleh buih awal lagi pun boleh buih. Bahkan lebih sesuai diberikan awal kepada orang-orang sesak ni, orang-orang yang memerlukan ini. Sebab apa? Sebab dia nak beli gapo-gapo tu. Jadi kalau dekat sangat dengan gaya tu, kita kata nak beli baju gapo seluar pun tak ada dah. Ataupun tak boleh pilih lah, kita kata tak boleh pilih. Sedangkan keperluan dia banyak, dia boleh buat persediaan untuk raya, untuk buat baju. Mungkin makan masa kena tempah baju gapo tu. Jadi hak moleknya kita bui awal sikit lah. Awal sikit. Tapi kalau awal sangat, boleh jadi habis tengah jalan situ, ya pitih. Tak molek juga. Sebab maksudnya nak suruh dia tu berhari raya, suka-suka orang lain juga. Kalau orang lain pakai baju baru, dia pun boleh pakai baju baru juga, anak-anak dia. Gitu. Itu maksudnya. Kalau bos kadas gatal tu kat tu lah bolehnya. Dan memang maksud lebih ditumpukan, dimaksudkan untuk raya tu. Kalau kita bui sudah lama, boleh jadi dia guna banyak keperluan yang lain. Raya sesak. Tak ada orang bui dah. Tak boleh nak buat persiapan untuk raya. Dengan sebab itu kena ambil kira belakang. Ambil kira keperluan dan ambil kira juga raya tu.
perayaan. Jangan sampai dia tidak dapat guna duit pada hari raya. Gitu. Dan hak duduk guna di tempat kita pun mana-mana pun dia bagi duit lah. Bagi duit itu lebih senangnya, lebih mudah. Sebab kalau zaman dulu bagi beras, bagi gandum, bagi gapo tu susah, kena jual, kena gapo. Dan bukan semua orang perlu pada hak tu. Dia nak baju, bukan nak beras tu ada dah. Misalnya kita kata. Dan kalau dia tak ada beras pun ada piti dia boleh beli mudah beras, ada belakang kedai. Bukan seperti zaman dulu payah. Hak tu tak apalah. Jadi hak moleknya bagi dalam bentuk duit. Dan bagi tu tidak terlalu jauh daripada raya, tidak terlalu dekat. Tengoklah. Tapi kepada orang kalau pengikut mazhab Syafi'i, kalau dia tu susah, tak apalah dia, lagu tu kecuali lah dia tu tunggu dekat lah. Sampai pagi sebelum raya tu pun tak apa lagi. Boleh jadi malam tu orang beri ke dia banyak, jadi dia pun jadi kaya jugalah. Kaya untuk beri zakat ni, bukan kaya untuk beri zakat harta tu. Hak tu kaya lain. Hak tu kita sudah bicara dulu. Zakat tanaman, zakat perniagaan, zakat peternakan dan sebagainya. Hak tu kaya lagi. Hak ni kaya nisbi ni. Setara tu pun kira boleh dah. Sebenarnya manusia ni nak banding dengan hak, ada orang tak boleh, tak tahu tak kira nak makan ke apa dia. Tengah hari pun tak tahu ada ke tidak. Susah lagi. Kira-kiranya ada sehari semalam tu pun ada jaminan dah. Suruh fikir dah untuk orang lain yang mungkin lebih susah lagi daripada dia. Itu maksudnya. Habis itu, lepas tu berapa kena beri zakat fitrah ni, sebanyak mana kena beri. Ni Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi orang panggil. Ini di sini Abdullah bin Maslamah saja dia sebut. Kadang-kadang haddatsana Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi tu hak tulah lah. Abdullah bin Maslamah ni lah. Dia ni anak murid Imam Malik. Dan dia juga ada nuskhah Muwatta' tersendiri yang berbeza daripada nuskhah Muwatta' yang ada. Banyak ni. Beza. Dia sebab dia anak murid Imam Malik. Dan dia pun mengaji juga dengan Imam Malik. Hadis ni dia ambil daripada Imam Malik di dua cara. Tu nak ayat beza daripada skala. Mungkin setengah-setengah kitab kita ni ada tak serupa. Tapi hak ni hak betul. Hak supaya kita baca sama. Lebih jelas hak ni. Abdullah bin Maslamah kata haddatsana Malik. Haddatsana Malik ni tahdits. Tahdits ni tok guru baca, anak murid dengar. Tu tahdits orang panggil. Wa qira'atan ala Malik. Dan dia ambil hadis ni cara yang keduanya dengan dia baca di hadapan Malik. Dia baca dua kali lah. Dia ambil hadis ni, Imam Malik senyap, dia baca, Imam Malik dengar, dia baca. Dua cara. Dengan cara dia baca di hadapan Imam Malik dan Imam Malik baca di hadapan dia. Kalau dia baca di hadapan Imam Malik ni, kalau dia nak riwayat secara berasingan, secara suku, orang kata akhbarana Malik, bukan haddatsana. Sebab haddatsana ni hak tu guru baca. Kalau anak murid baca akhbarana. Itu kalau ada anak murid lain lah sekali dengan dia. Bila dia kata akhbarana ni menunjukkan bukan dia seorang, ramai lagi orang lain ada. Ataupun haddatsana ni ramai lagi orang lain ada. Sebab kalau dia kata haddatsani ataupun akhbarani, dia seorang. Itu beza dia. Dia ambil daripada Nafi', ambil daripada Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitr. Qala fihi, Abdullah bin Maslamah ni dalam hadis ni, riwayat ni, hak dia baca di hadapan Imam Maliknya gini. Bukan zakat al-fitr saja, tapi ada tambahan min Ramadan. Tetapi hak Imam Malik baca di hadapan dia sebab sekat faradha zakat al-fitr saja. Tu saja. Tak ada min Ramadan. Tapi bila dia baca di hadapan Imam Malik min Ramadan, Imam Malik tak kata apa juga. Imam Malik terima. Makna ada juga lagu tu sebut min Ramadan, ada juga tak ada sebut min Ramadan. Kedua-duanya adalah daripada Imam Malik dan disahkan oleh Imam Malik.
Tak apalah. Tapi dia nak royak je. Cermat ni Imam Abu Daud. Cermat. Dia royak Abdullah bin Maslamah hak ni, hak dia ambil dengan tambahan lagu ni, hak dia baca depan Imam Malik. Bukan hak Imam Malik baca depan dia. Hak tu. Tu cermat dia. Dia sebut benda lagu tu. Iaitu segantang tamar atau segantang bali. Berah bali lah. Bali, kita panggil bali. Kita tak ada, orang tak tanam sini, tapi ada lah dalam kopi tu dijual tu, murah je. Bali ni gandum yang kodi lah. Gandum yang murah. Gandum kasar orang panggil. Tapi dia tu kecil je biji dia tu, nak banding dengan gandum besar gandum. Orang panggil gandum kasar. Apabila di kisar tu dia kasar. Memfardukan, menentukan, mewajibkan ke atas setiap orang merdeka atau hamba. Kena berlaku. Lelaki atau perempuan dari kalangan orang-orang Islam. Hak Islam, hak kafir tak. Situ ada khilaf pula. Hak atas orang merdeka tu tak ada khilaf lah. Hak tu atas hamba. Kalau hamba dia tidak milik gapo-gapo, dia nak beri zakat, wada. Dia tak ada milik. Segala usaha dia, hasil usaha dia gapo tu boleh ke tuai dia. Hak tuai dia. Jadi dia nak kena apa? Situ khilaf. Ada yang kata kena atas dia. Tapi tuai dia untuk dia buat keluar zakat fitrah tu, tuai dia kena bui ke dia. Dia buat kerja, hasil tu boleh ke dia. Bui. Dan dia bayar dengan hak tu. Tetapi ada yang mengatakan tidak, tak kena atas dia, hamba ni. Tapi kena atas tuai dia. Hak maksud kena atas hamba ni bukan dia sendiri kena bayar, tuai dia kena bayar. Supaya ayah dengan anak lah. Anak tu pun kena, tapi bukan anak tu sendiri bayar, ayah tu kena bayar. Itu maksudnya. Di sini hamba ni pun lagu tu lah juga. Perempuan tu kalau isteri orang kena juga. Tapi siapa yang nak bayar? Adakah dia sendiri atau suami dia? Situ ada khilaf pula. Ada yang mengatakan dia sendiri, ada yang mengatakan suami dia. Sebagaimana suami dia menanggung nafkah, hak ni pun dalam tanggungan dia juga kena bayar. Tapi syaratnya kena Islam. Tapi kalau hamba dia tu tidak Islam, tak. Kalau hamba dia tu ahlul kitab, tidak Islam, boleh bini dia tu ahlul kitab, boleh menikah dengan ahlul kitab, tapi dia tidak Islam. Ini menunjukkan kafir ni bukan semua tak boleh ni. Ahlul kitab kafir juga, tapi boleh. Lepas tu dah menikah dengan dia, kena bayar ke tidak? Tidak. Bukan Nabi kata minal muslimin, Islam, orang Islam. Lepas tu kalau hamba tu hamba Islam, duduk orang kafir tu dia, lagu mana kena apa? Tak kena tu, sebab dia tidak ada kebebasan. Lepas tu apakah wajib pula ke atas tuai dia tu? Tuai dia apa wajibnya? Dia tak cacau kau agama ni, tak ada kena atas dia. Jadi bila tak kena berlaku. Berdasarkan hadis yang lain pun ada juga, banyak lagi yang lain yang mengecualikan hamba gapo tu. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam ni, kalau kata semasa ada hamba dululah, ada hamba pun dia tetap hamba Tuhan juga. Banyak perkara supaya semaya lah. Tuhan dia memanglah Tuhan, tapi dia ada lagi Tuhan kok lebih besar lagi, Allah. Jadi dia kena, menjadi kewajiban dia kepada Tuhan dia ni, kena biarkan hamba dia ni semaya. Supaya juga ni orang hak kata wajib atas hamba tu sendiri, tuan dia tu kena biarkan dia pergi cari rezeki gapo-gapo, dia boleh bayar gitu. Itu sebab itu kewajipan agama. Sebab semaya, sebab puasa tak boleh sekat. Ni pula betul juga. Ada yang kata kena tu lah. Hak kata tak kena tu habis cerita lah, tak ada apa tu. Lagi riwayat daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebanyak 1 gantang. Lepas tu perawi menyebutkan serupa dengan hadis Imam Malik tadilah dari segi makna dia. Cuma dia ada tambah. Wajib tu ke atas kanak-kanak dan orang dewasa kena, orang tua, orang muda kena berlaku. Cuma atas kanak-kanak tadi tu, dia kena atas kanak-kanak tu sendiri kalau dia kaya. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan tak, kena atas ayah dia. Dua pendapat lah.
Dan Nabi SAW memerintahkan supaya dibayar zakat itu sebelum orang keluar pergi sembahyang. Suruh buat lagu tu. Tapi di sini pun masih ada khilaf lagi. Ada yang kata berdasarkan hadis mula-mula tadi, kalau dia bui sebelum sembahyang maka jadilah sebagai zakat. Kalau tidak jadi sebagai sedekah biasa. Di sini pun dia suruh bui sebelum sembahyang. Artinya sebelum sembahyang itulah yang dimaksudkan. Tetapi Imam Abu Hanifah dan ramai lagi orang lain pun pendapat dia kata tak, bila-bila masa pun boleh. Sebab apa? Sebab kita kata tadi lah, kaedah dia ni termasuk di bawah harta ni. Lebih kot tu. Harta ni diperlukan sama bila-bila. Lepas tu katakanlah seseorang tu kalaulah dia tidak bayar zakat fitrah sebelum daripada sembahyang. Lepas sembahyang tu adakah dia kena qada ke lagu mana? Kalau kita kata tak boleh bayar, tak boleh qada lah. Tak boleh qada lah. Kalau lagu mana? Jawabnya boleh, kena bui itu boleh. Tetapi pendapat orang-orang yang kata kena mesti ni kena bayar sebelum sembahyang ni untuk zakat fitrah tu. Kalau tidak jadi zakat fitrah, jadi zakat biasa. Artinya kewajipan itu tidak lepaslah daripada dia. Tidak lepaslah. Tetapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, lepas dia bayar malam tu kau kemudian kau semula kau asabui. Cuma hak moleknya ni lah sebelum sembahyang. Dan maksud Nabi hak suruh bui sebelum sembahyang ni nak suruh nampak kesan pemberian orang ramai kepada hak susah-susah tu utamanya. Bila tubik dengan pakai baju baru supaya orang lain juga seronok. Tidak kata tak boleh tubik, tak boleh pergi duduk menggok dalam rumah nak malu nak tubik, jadi berasa so, kita ni tak ada apa satu susah. Tidak gitu. Boleh suka-suka supaya orang lain juga. Itu maksudnya. Boleh pakai baju baru, boleh pakai air wangi, boleh buat jamuan makan, boleh pergi rumah orang. Rumah kita pun ada buat juga kuih ke apa. Lebih kurang kita kata nak suruh hak tu sebenarnya. Bukan terikat dari segi tidak sah tu. Tidak sah tu. Tapi kurang sikit. Sebab kalau kita tengok ada yang mula-mula kita baca tadi, kalau dia bagi sebelum sembahyang maka jadi zakat yang diterima. Kalau dia bagi selepas sembahyang jadi sedekah biasa. Zakat yang diterima tu hak tu ulama bahas itu. Zakat yang diterima tu kalau mengikut kebanyakannya hak kata hak ni fardu wajib, dia kata tak terima dah lah. Tak terima sebagai hak wajib, hak fardu tu. Boleh pahala sebagai hak sunat. Bukan tak terima juga, tapi sebagai hak fardu. Dosa dah lah jadinya. Gitu. Tetapi setengah-setengah ulama kata zakat yang diterima di sini diterima di sisi Allah, diberi ganjaran yang besar. Itu maksud terima di sini. Bukan makna selepas tu tidak terima. Sebab dalam istilah hadis ni dia ada dua sama-sama. Terima satu dengan makna tak sah, satu lagi dengan makna boleh pahala istimewa. Misalnya, la yaqbalullahu salata abiqin. Allah SWT tak terima sembahyang hamba yang lari daripada Tuhan dia. Padahal tak terima sembahyang pun tak jadi juga. Tuan tak sah sembahyang lah. Gitu kau kan? Dak. Kewajipan sembahyang tu ada sokong atas dia. Jadi tak terima tak apa maksud? Tak terima tu dengan arti tak ada ganjaran diberi kepada dia, tak ada pahala. Tapi kewajipan sembahyang tu tetap ada. Dan dia kena sembahyang. Sah sembahyang dia tu, bukan kata tak sah. Tapi dia guna perkataan terima. Sebab tu dalam hadis ni kena perhati benar. Kalau perkataan yaqbalu ka, maqbul ka, misalnya, dia ada dua makna tu. Di sini ni makna-makna. Bagi orang yang kata tetap sah walaupun selepas sembahyang, malam tu ke esok ke tu ke, dia kata di sini makna tak boleh pahala. Hak sepatutnya dia boleh. Tapi sah sebagai zakat tu. Tidak kata qada ke apa dak. Tidak kata qada apabila lepas pada waktu tu jadi qada, tidak qada. Cuma dia tak boleh pahala. Hak sepatutnya dia boleh dengan banyak. Semua tadi. Tidak kata dah lepas tu jadi tak boleh bui. Kalau kita bui pun sia-sia. Dah tak sabui lah kan lagu tu. Ada. Supaya hak semaya tadi lah. Gitu. Riwayat daripada Nafi' ala kulli muslim, dia kata. Ini nak cerita perbezaan riwayat itu atas tiap orang Islam.
Hak riwayat daripada Ubaidillah, daripada Nafi' ada sebut minal muslimin itu. Hak masyhurnya kalau riwayat Ubaidillah ni tak ada minal muslimin itu. Perkataan minal muslimin itu dalam riwayat dia tak ada. Ini mengikut kajian ulama hadis lah. Daripada perawi ni banyak-banyak riwayat dia tak ada hak ni. Kalau ada hak ni, hak tu tidak mahfuz dia panggil. Hadis itu tidak terpelihara. Tidak terjamin sebagai riwayat dia yang dijamin dak. Orang bukan makna orang lain tak ada, orang lain itu ada. Hak dia ni Ubaidullah ni. Tapi dalam riwayat Imam Abu Dawud sebut ada juga diriwayatkan daripada Ubaidillah, daripada Nafi' ni sebut minal muslimin. Pada hari riwayat dia hak masyhurnya tidak ada perkataan tu minal muslimin itu. Yang ni diwajibkan ke atas lelaki, perempuan, tua, muda dari kalangan orang Islam. Dalam riwayat Ubaidillah, riwayat orang lain itu ada riwayat dia. Ini kerja ulama hadis lah ni. Kita tak ada guna hak lagu-lagu ni orang ramai ni nak ke dia. Tapi ulama hadis dia kena pasti riwayat orang ni lagu ni, riwayat orang ni lagu ni. Dalam hak dia ada hak ni, dalam orang ni tak ada hak ni. Dan dia bahas hak tu tidak bermakna asas hadis tu tidak sahih. Dia bahas lafaz riwayat masing-masing. Itu kerja dia. Kerja dia. Kerja kita tak ada kena-mena dengan kita tu. Tak apalah. Riwayat lagi daripada Ubaidillah, daripada Nafi', daripada Abdullah, daripada Nabi SAW, baginda memfardukan sedekah fitr segantang syair atau tamar kepada kanak-kanak dan orang dewasa, orang tua, merdeka dan hamba. Musa menambahkan lelaki dan perempuan. Abu Daud berkata qala fihi Ayyub dan Abdullah Al-Umari dalam hadis daripada Nafi' lelaki dan perempuan. Ni tengok riwayat Ubaidullah, dia tak ada minal muslimin. Ini riwayat yang masyhur. Ni riwayat Ubaidullah daripada Nafi', daripada Abdullah. Tak ada kata tu. Itulah betul Imam Abu Daud kata. Kalau ada sebut riwayat Ubaidullah, lepas tu ada minal muslimin di belakang dia, itu tidak mahfuz. Tidak mahfuz. Mana tidak sahih lah daripada dia. Hak sahih daripada dia nya tanpa perkataan minal muslimin itu. Itu dia nak ayatnya. Hak tu dia mari hadis ni. Lepas tu riwayat daripada Abdul Aziz bin Abi Rawad daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar. Katanya, tapi hak ni panjang pula kita nak bincang ni, sebab ada panjanglah perbincangan. Kena tangguh dululah hak ni, insya-Allah minggu depan. Kalau bincang tak ada dah masa. Sekatulah dulu. Wallahu a'lam.